Okey, hari ni kita nak buat nisbah luas nisbah luas ni dia lain sikit daripada nisbah sisi yang mana dia punya permulaan dia agak banyak sikit lah. Dia banyak sikit dia punya kaedah dia berbanding dengan nisbah sisi. Kalau nisbah sisi kita tentukan pusat pembesaran atau pengecilan dia, kita garis bawah buat nisbah, terus tarik. Dah dapat dah. Okey, cuma nisbah luas ni dia tambah sikit kaedah yang diperlukan untuk permulaan dia. Permulaan dia tu banyak sikit. Lepas dapat dah kedudukan titik yang baru tu, sama sebab kita cuma nak buat garisan selari kan yang seterusnya. Dia cuma permulaan dia yang panjang sikit lah, panjang cerita. Okay, jadi contoh dia kita tengok kat sini lah. Okey, dalam ni dia nak kecilkan pencontoh mengikut nisbah luas 3 nisbah 4. Okey, kecilkan, dia dah sebut perkataan kecilkan, dan dekat nisbah dia pun nombor yang depan lagi kecil daripada yang belakang. Jadi saiz asal dia yang dekat bahagian belakang ni 4 dan saiz yang baru adalah 3. Okay, jadi memang betul lah pengecilan, cuma kaedah dia adalah nisbah luas. Kaedah dia adalah nisbah luas. Jadi sama juga macam nisbah sisi pun kita tentukanlah bila kita tengok dia punya objek atau rajah tu, kita akan pilih lah dia punya pusat pengecilan dia dalam kes ni. Jadi selalu yang kita pilih nampak senang lah kan. Ini dalam kes ni kita pilih A sebagai pusat pengecilan. Dan sisi rujukan A ni dia ada dua sisi yang sambung dengan dia, sama ada AB ataupun AE. Jadi selalu kita ambil yang senang kan, AE. Cuma kali ni sebelum ni kita ambil pusat, kita terus buat garisan condong, kita buat nisbah. Tapi kali ni kita ambil panjang AE. Okey, kita ambil panjang bukan AE. Buat bukan AE dan kita pusing. Pusing bukaan tu ke sebelah kiri. Kita buat bukan AE. Pusing ke sebelah kiri. Macam kita buat nampak separuh bulatan lah. Seolah-olah separuh bulatan. Okey. Lepas tu kita nak buat apa? Katakan kita nak buat macam separuh bulatan, kita panjangkanlah garisan AE ni ke sebelah kiri. Kita panjangkan garisan dia ke sebelah kiri. Dia nampak dah macam separuh bulatan. Sebab kita dah panjangkan ke sebelah kiri. Okey, lepas tu asal nak buat apa? Dah lagi? Kita tak boleh buat lagi. Kita buat dulu. Nisbah dia ada juga. Okey. Nisbah tu ada juga. Sekarang ni rujukan kita, kan kita dah buat bukan AE, jadi sebelah sini pun dia sama panjang lah dengan sebelah sini kan. Jadi kita buat dekat A, kita buat garisan, kita seolah-olah kita nak bahagi garisan ni pula. Jadi kita buat garisan nisbah satu, dekat A kita buat garisan ke atas. Kali ni ke atas pula. Ya. Tapi jadi dekat titik A lah. Dekat titik A, kita garis lah garisan kat atas macam ni. Condong lah juga. Condong sebab kita nak bahagi garisan yang ni. Kita nak bagi macam ni. Jadi kita bahagi kepada 4. 4. 1, 2, 3, 4. Kita bahagi kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, kita bahagi 4.
Jadi kita tahu saiz asal dia adalah 4. Saiz asal dia adalah 4. Okey, 4 sambung ke ujung. Kemudian selarikan ke nombor 3 sebab kita buat pengecilan, selarikan ke nombor 3. Okey, dah 4 garis kat ujung. Selarikan ke nombor 3. Okey. Asal 4 garis kat ujung. Ni saya buat tanda anak panah nak tunjuk garis selari aja. Kemudian kita selarikan ke nombor 3, tengok dapat dekat mana. Baik. Okay, kita namakanlah. Titik yang baru kita dapat ni, kita dah ada A, B, C, D, E yang saya namakan dia F. Okay, nak namakan titik yang baru dapat ni dekat sini, nak namakan dia sebagai F. Okey, lepas tu kita akan bina lagi satu separuh bulatan. Kita nak buat lagi satu semi bulatan. Tapi sebelum tu kita kena cari kedudukan titik tengah antara titik E dengan F. Antara titik E dengan F, kita tentukan dekat mana kedudukan titik tengah dia. Antara E dengan F. Antara E dengan F, kita nak cari titik tengah dia. Okey, cari dulu. Ni nak cari titik tengah E dengan F, kita buka lah. Contohnya lebih, anggaran lebih separuh kan, kedudukan macam biasa, cari titik tengah. E dengan F. Pelajar atas lagi. Cari titik tengah antara E dengan F lah. Antara E dengan F. Ya. Cari titik tengah antara E dengan F. Saya letak dekat E. Saya tanda lah. Bukaan tu lebih lah. Agak-agak lebih separuh daripada mata kasar kan. Satu bawah. Satu atas. Kemudian letak dekat F pula. Dah dekat atas satu. Dekat bawah satu. Okay, kemudian saya tak mau nak garis. Terus saya cuma letak macam ni. Okay, saya mau tandakan kedudukan titik tengah saya dekat mana. Dekat sini, saya tanda titik tengah. Dia kurang tepat dekat sini. Kemudian garis lebih pun boleh. Tak mau garis lebih, saya cuma letak, saya tanda je. Okey, dapat kat sini. Okay, kemudian saya akan buat separuh bulatan yang kedua berpusat di sini ya, sebab sini titik tengah E dengan F. Kita akan buat satu semi bulatan daripada E sampai F. Okey. Jadi kita akan dapatlah separuh bulatan E dengan F. Jadi kita akan dapat nampak macam ada dua separuh bulatan. Ada dua separuh bulatan. Tapi kita tak dapat lagi kedudukan titik baru E. Tak dapat ni. Banyak. Lagi lepas tu kena kita kena buat garis. Okey, pusat dia masih A ya. Pusat dia masih A. Jadi pada titik A kita akan buat garisan lurus ke bawah straight. Pada titik A ya. Pada titik A garis straight ke bawah. Okey, dan pastikan dia memotong kedua-dua separuh bulatan. Pastikan dia memotong kedua-dua separuh bulatan. Buat garisan straight ke bawah. Daripada A, bukan daripada sini lah, daripada titik A, garis straight ke bawah, pastikan dia memotong kedua-dua separuh bulatan. Okey, daripada A garis straight ke bawah.
Lepas tu kita akan buat garisan. Okey, saiz asal dia yang ni kan. Yang bulatan, separuh bulatan yang besar tu adalah saiz asal. Jadi sambungkan E sambungkan ke sini. Buat garisan lurus dari E ke sini. E sambungkan dengan sini. Yang ni saiz asal. Okey, sambungkan E dengan sini. Yang bersilang dekat sini. Lepas tu baru kita selarikan garisan daripada titik ini, garisan ni. Nak selarikan sampai ke ni, tempat persilangan yang separuh bulatan yang kecil. Ni, saya garis dulu E sampai ke sini. Kemudian garisan ni kita selarikan sampai kena dekat sini. Lepas tu baru kita garis. Okay, saya tanda nak mana lagi ya. Nak tahu bagi tahu garisan ni adalah garisan selari. Jadi kedudukan E yang baru, E prime adalah dekat titik ni. Nah, kita dapatlah kedudukan titik E yang baru, E prime dekat sini. Jadi itulah ni sebuah luas. Panjang cerita dia. Permulaannya sangat panjang. Jadi bila kita dah dapat kedudukan E yang baru, yang lain tu sama aja. Kita buat garisan pancaran seperti biasa. Okey, buat pancaran ke semua titik lah, daripada A ke D, A ke C. Dia permulaan dia saja yang panjang. Permulaan dia sangat panjang. Yang lain tu bila dah dapat kedudukan E yang baru, bolehlah dapat. Yang tu kan, dah boleh dapat dah. Ini kena ingat pengecilan, jadi kamu punya garisan pancaran tu tak payahlah lebih-lebih. Kalau lebih tak apalah, tapi tak terlebih lah kan, ingat pengecilan. Kemudian CD. Kemudian BC. Begitulah. Jadi kita gelapkanlah garisan objek, dua lagi garisan A, E prime. Begitu juga bis A, B prime. Kebaluan macam tu. Dia punya permulaan dia saja.